Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk kelas hari ini kita akan sambung chapter 6 trigonometric function. Okey, so hari ini kita akan tengok 6.5 iaitu addition, formula and double angle formula. Okey, so ada beberapa formula untuk addition formula. So boleh tengok dekat sini lah, memang banyak. So tapi kat sini tak perlulah sampai nak menghafal. Apa yang awak perlu buat adalah buat latihan, lama-lama benda tu akan ingat sendiri. Dan formula ni pun sebenarnya kalau dalam exam dia akan berilah kalau ikut format yang lama. So depends untuk format yang baru, nanti kita tengok balik macam mana. Okay, so kita tengok ya, macam mana kita nak apply formula ni dalam soalan. Okay, tengok example 20. Okay, find the value each of the following expression using the addition formula. Then check the answer obtained with a calculator. Yang tu boleh check sendirilah kan, guna calculator betul ke tak. Okay, contoh yang pertama. Kita ada soalan sin 63 cos 27 plus cos 63 sin 27. So dalam kes ni, kalau kita tengok, kita boleh first kita tengok yang ni plus kan, so kita compare yang mana je ada formula plus, yang ni plus, yang ni pun plus. Tapi between these two, yang ni cos. Tapi soalan ni sin cos, bermaksud kita guna formula yang pertama ni. So kalau kita ada dua angle yang berbeza, A dan B, so kita boleh gabungkan dia. So dekat sini kita boleh gabungkan angle dia 63 plus 27. So dia akan jadi sin A plus B lah. So jadi sin 63 plus 27. Tu dapat sin 90 which is equal 1. Okay, kita tengok pula yang B. Okay, untuk soalan yang B kita tengok, kita kena kenal pasti dulu formula mana kita nak guna. So dekat sini cos sin. So cos sin antara dua ni. So disebabkan dia plus, kita kena ambil yang bawah ni. So yang bawah tu, maka dia akan menjadi cos, kalau ikutkan formula dia, kita akan jadi cos A minus B lah. So dia akan jadi cos A tu apa? Kita kena ikut susunan dia lah. A tu 50, B tu 20. Okay, then akan dapatlah cos 30. So berapa cos 30? Kalau dah hafal dia punya sudut yang special angle tu kan, yang kita dah belajar sebelum ni, kita akan dapat sec 3/2. Okay, so kalau contohlah dalam exam, tak adalah dalam exam yes, mungkin ada proof, tapi biasanya proof, kalau proof dia tak ada nilai, dia tak adalah macam cos 50, cos 20 plus sin 50, sin 20 ni, dia akan bagi huruf je. Sebabnya apa? Sebab cos 50, cos 20 ni boleh je tekan calculator. So benda yang sama akan dapat sec 3/2 kalau tekan calculator. Okay, so kita sambung. Macam mana kita nak prove identity by using addition formula? Dekat sini yang cikgu kata tadi, dalam soalan biasanya dia hanya bagi kita nak apply, tapi kita bukan terus nilai lah, akan ada benda yang sebagai variable sahaja, sebagai unknown. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Kita ada sin 90 plus A equal cos A. So kalau kita nak prove, kita kena pilih salah satu side. Macam yang pertama ni, kita ambil left hand side. Kita ambil left hand side. So kita proof left hand side sama dengan right hand side. So sin 90 plus A ni, kita guna formula addition untuk sin. So sin, dia akan guna formula yang mana? Dia akan guna formula yang, kalau sin A plus B, maka dia akan jadi sin A cos B plus cos A sin B.
Okay, so berdasarkan formula ni, yang ni A lah, yang ni B. Tu jadi macam sin 90 cos A plus dengan cos 90 sin A. So sin 90 ni kita tahu nilai dia bersamaan dengan 1. Dan cos 90 kita tahu nilai dia bersamaan dengan 0. Tu dapat cos A sahaja. So kita kena tahu kita akan guna identities yang mana untuk proof benda ni. Okay, so sekarang kita buat yang B pula. Yang B, kita akan ambil left hand side jugalah dekat sini. LHS juga. So LHS dalam kes ni adalah sin X plus pi over 6 minus sin X minus pi over 6. Okay, untuk kes ni kita kena buat satu-satu. Sebab yang sini kita akan guna satu jenis addition formula. Yang sini pun kita akan guna another. Okay, so cikgu guna pen color hitam. Okay, kita buat satu. Contoh sin yang X plus pi over 6. Maka kalau plus, dia akan follow jadi plus. Dia akan jadi sin X cos pi over 6 plus dengan cos pula. Cos X sin pi over 6. Dekat sini kalau kita selesaikan, kita akan dapat sin X cos pi over 6. Pi over 6 ni bersamaan dengan 30. So kalau cos 30 berapa dalam double angle? Cos 30 bersamaan 1 over sec 2 kan? Oh bukan, sec 3 over 2. Okay, sec 3 over 2. Okay, plus dengan cos X pula. Okay, sin 30 bersamaan dengan berapa? Sin 30 bersamaan 1/2. Bersamaan 1/2. So kita dah dapat macam ni lah. Tapi ni tak berapa cantik. Kalau ikutkan, kita kena buat biar nilai kat depan. So maksudnya sec 3 over 2 sin X plus dengan 1 over 2 cos X. Okay, so kita pergi yang kedua pula, iaitu sin X minus pi over 6. So benda ni masih sama, kita akan sin X cos pi over 6. Tapi perbezaan kat sini hanya minus je. Cos X sin pi over 6. Ini kita guna berdasarkan formula yang diberi lah. Boleh tengok balik kat depan ni. Untuk sin. Sin ni senang. Ikut je susunan. Sin A cos B. Cos A sin B. Sama je kalau minus. Cuma kalau plus plus, kalau minus minus. Okay, then kita akan dapat benda yang sama. Sec 3 over 2 sin X minus dengan half cos X. Okay, so kita refer balik kepada yang asal. Maka yang asal tadi dia kata sin X plus pi over 6 minus sin X minus pi over 6. So maka kita akan dapat sec 3 over 2 sin X plus dengan half cos X akan minus dengan sec 3 over 2 sin X minus half cos X. Okay, so dalam kes ni kita boleh tengok yang ni akan minus dengan yang ni. Ni boleh minus dengan ni. So bila je minus, maka dia akan hilanglah semua kan. Then kita tengok yang ni pula. 1/2 cos X tolak bermaksud tambah. Tolak bermaksud tambah. Maksudnya 1/2 tambah 1/2 1 lah. Maka akan jadi cos X. So dah sama belum? Dah sama. So kita punya conclusion adalah left hand side sama dengan right
hand side. So kita dah proof lah. Okay, ni dalam trigo ni kita banyak bermain dengan proof. Cumanya kita nak kena tahu kita akan guna formula yang mana. Sebab formula dalam trigo ni banyak. So kita kena ambil yang paling tepat lah supaya memudahkan urusan kita. Okay, so kita tengok seterusnya. Use of addition formula. So macam mana kita nak use addition formula untuk mencari nilai. Contohnya yang pertama ni, kita nak cari sin 105. So 105 ni kita boleh pecah kepada sin 45 dengan 60. Kenapa kita pecah macam ni? Sebab kita ada special angle 30, 45, 60. Okay, so kita menggunakan formula addition tadi. Kalau sin jadi plus kan, tu jadi sin 45 cos 60, cos 45 sin 60. So recall balik kan yang kita belajar special angle lah, masuk je nilai tu dapat macam ni. Okay, so tangent tu ada je dalam buku teks, tak perlulah kita buat kat sini. Kita try tengok yang C ni macam mana. Okay, yang C ni bendanya hampir sama kan. Kita akan pecahkan jadi cos 45 tambah dengan 60. Okay, so formula cos dia akan jadi cos juga. Dia akan jadi cos sin. So dia akan jadi cos 45 degree cos 60 degree. Cuma dia kalau cos ni dia bukan jadi plus. Kalau plus dia akan berlawan minus. Kalau sin kalau kita ada addition je plus, dia follow plus. Tapi kalau cos dia berlainan. So dia akan jadi sin 45 dengan cos pula sin juga, sin 60. Check balik betul tak? Tengok ni, cos dia akan mula dengan cos sin. Perbezaannya kalau plus jadi minus, kalau minus jadi plus. Dia kalau dah biasa buat, lama-lama dia macam boleh ingat lah macam tu. So benda ni, ADMAT ni memang kena banyak latihan supaya kita boleh ingat. So kita pun tengok lah special angle. Cos 45 berapa? 1 over sec 2. Cos 60 adalah 1 over 2. Kemudian sin 45 sama 1 over sec 2. Kemudian sin 60 adalah sec 3 over 2. So kita pun darabkan dia akan jadi 2 sec 2 minus dengan sec 3 over 2 sec 2. So dekat sini sebabkan kita ada nilai yang sama, pembawah dia yang sama, denominator yang sama, so kita boleh gabung. So kalau kita tengok yang ni nak buat apa? Yang ni kita darab dengan conjugate dia. Darab dengan sec 2 over sec 2. Kenapa kita darab dengan conjugate dia? Sebab kita tak nak bawah, kita bukan nak conjugate, kita nak rationalizekan dia. Sebab kita tak nak kat bawah tu ada sec 2. Kalau boleh kita nak bawah ni, denominator ni nilai sahaja, bukannya irrational number. So bila kita darab, kita akan dapat sec 2 minus sec 6 over dengan 4. Okay, so macam tu lah. Okay, ni another example macam mana kita boleh menggunakan addition formula dalam soalan ni. Okay, contoh yang pertama ni kalau kita tengok, kita nak cari, dia cuma bagi macam ni je. Sin A ni kita tak tahu pun berapa nilai dia, tapi dia bagi sin A adalah 3/5, yang mana sudut A adalah dekat kuadran 1. Yang ni kita kena kenal pasti dekat kuadran berapa. Kuadran 1.
Kemudian dia bagi sin B equal negative 12/13 dekat kuadran. Ni antara kata 90 sampai 270. Bermaksud okey, dia sebenarnya soalan ni masih kurang tepat. Dia sebenarnya 180 sehingga 270. Ya ke kejap? Betul lah dekat ni. Bermaksud ni sebenarnya kat kuadran 3. Sebab kita kena ingat balik, kalau ikut kuadran, kuadran 1 all positif, kuadran 2 sin sahaja positif, kuadran 3 tangent sahaja, kuadran 4 cos sahaja. So sepatutnya kalau kita ada nilai yang sin, nilai yang negatif, sebenarnya dia cuma dekat kuadran 3 atau kuadran 4. So soalan ni tu cikgu tadi dia mungkin tersilap type. So actually sepatutnya 180 sampai 270. Okay, then bila kita dapat macam ni, benda pertama sebenarnya kita perlu buat adalah yang ni. Dua benda ni. Kita kena lukis triangle kita. So dekat kuadran 1 triangle kita macam ni. So kita just assign value dia. 3 ni opposite, tu letak kat sini 5. So kat sini mesti dapat 4 gunakan Pythagoras theorem. Sama dengan case yang ni. So kita akan dapat sini triangle dia dekat kuadran 3. So dia macam ni. Maka opposite dekat sini, hypotenuse sini, so akan dapat 5 sini. Kenapa ni negatif? Sebab kan ini kan left kepada left y axis. Maksud bila left y axis, value dia akan negatif. Sama je dengan ni. Below x axis, value dia akan jadi negatif. Okay, so yang ni adalah hypotenuse. Hypotenuse sentiasa positif. Okay, then kita boleh apply berdasarkan double angle pula. Bukan double angle, addition punya formula. Kalau sin, dia akan jadi sin cos, cos sin, cuma dia akan jadi plus. So kita pun letak sin A cos B plus cos A sin B. So kita tengok sin A. Sin A refer dekat sini. Sin adalah 3/5. Cos pula. Cos /, kalau cos B, dia nak cos B, jangan ambil yang A. So tengok yang B. Sini B. So cos B adalah negatif 5/13. Tu dah buat macam ni. Kemudian cos A. Cos A ambil kat sini 4/5. Kemudian sin B negatif 12/13. So yang lain tu kira je pakai kalkulator, dapatlah jawapan akhir sama dengan negatif 63/65. Kita tengok pula yang B. Okay, yang B kita ada tangent B minus A. Okay, so tangent pun ada formula dia dan untuk addition. So dia akan jadi, okay, kalau tangent kita tengok jadi apa. Tangent kalau minus, dia akan jadi tangent A minus tangent B over plus tangent A tangent B. So yang atas follow minus, yang bawah akan jadi plus. Dia macam tu. Okay, so dia akan jadi tangent B minus tangent A bahagi dengan 1 tambah tangent B tangent A. Okay, so nak buat apa? Sama macam tadi kita substitute nilai. Tangent B, okay, kita tengoklah B. B mesti refer yang sini. Jangan terbalik. So tangent B adalah negatif 12/5. Tolak dengan tangent A. Tangent A adalah 3/4. So per dengan 1 tambah tangent B. Tangent B refer balik sana, dapat negatif 12/5. Darab dengan tangent A 3/4. Lepas tu nak buat apa? Tekan je kalkulator. Tekan kalkulator ni kena tekan dengan betul. Jangan salah tekan. Okay, so dapat negatif 12/5. Tolak dengan 3/4. Okay, yang bawah pula adalah 1 tambah
Negatif 12/5 darab dengan 3/4. Okey, so tekan je kalkulator, akan dapat jawapannya 63/16. So kalau dapat tekan kalkulator dengan betul, so betul lah nilai tu. Siapa yang ada kalkulator kelas Swiss, dia ada kelebihan lah, sebab kalkulator kelas Swiss ni dia punya display dia boleh kata hampir sama dengan apa yang awak tulis. So takkan terkeliru lah selagi mana type dengan betul. Okay, yang C ni awak try buat sendirilah, akan dapat apa nanti. Okay, so untuk part 1 ini sahaja. Nanti part 2 ada video lain. Okay, itu sahaja.